الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Yang dikasihi yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Arun, anak-anak seluruh tim pengurusan Musalla Asy-Syifa, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat sedaya jemaah, Tuan Haji Husin juga, Tuan Tanah, seluruh sahabat-sahabat yang ada. Sekali lagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita unjurkan lagi rasa syukur kita pada Allah Ta'ala pada kesempatan kita berada di majlis dan juga tempat sebegini baik, pada niat kita untuk mengumpulkan lagi ketaatan dan kebaikan pada urusan bekalan kehidupan akhirat kita. Marilah kita meletakkan niat yang benar pada himpunan ini, iaitulah niat kita semata-mata kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, dan kita pastikan apa yang kita lakukan ini benar pula, berbetulan pula dengan keimanan yang ada pada diri kita. Sebab itulah dalam kesempurnaan iman, Imam Al-Ghazali meletakkan bahawa akidah yang benar dia mesti disusuli dengan amal yang benar. Amal yang benar dan juga perkataan yang benar. Ada tiga perkara yang mesti disekalikan, disepadukan untuk menghasilkan iman yang benar. Pertamanya, i'tiqad yang benar. Yang keduanya, perkataan yang benar. Dan yang ketiganya, amalan yang benar. Jadi tiga perkara ini bergabung membuktikan dan menjelmakan iman yang benar. Ini tuan-tuan sekalian. Jadi iman kita, insya-Allah kita sudah menyatakan keyakinan kita kepada Allah dan Rasul. Syahadah, dua kalimah syahadah yang kita ulang pada setiap masa, khususnya dalam ibadah solat. Maka perkataan syahadah yang ada dalam hati kita, kita jelmakan pada lidah dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kemuncak kepada apa yang kita imani dan kita tuturkan itu, kita tunjukkan pula menerusi praktikal amalan, iaitulah pada kerja buat kita. Al-amal bil jawarih, urusan kerja buat pada anggota badan kita. Maka tiga gabungan inilah yang menghasilkan iman yang benar, menjadi testimoni kepada iman yang benar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi asbab dan juga bukti di hadapan Allah Ta'ala bahawa kita bukan bercakap kosong pada penyataan syahadah kita, tetapi kita jelmakan juga menerusi apa yang diperlukan, iaitulah amalan khususnya. Kerana itu sekali lagi kita ingatkan supaya sama-sama betulkan niat lillahi ta'ala, mudah-mudahan tuan-tuan. Kemudian pada pagi hari ini kita sambung lagi bacaan kitab kita pada kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan pada orang-orang yang lalai, Al-Imamul Faqih Abul Lais As-Samarqandi rahmatullahi alaih. Pagi hari ini kita dengar nasihat daripada ulama besar ni kan, ulama Abul Lais As-Samarqandi. Kita masih melihat kepada bab sifat api neraka dan ahlinya. Bab sifatin nar wa ahliha. Bab pada menyatakan gambaran neraka Allah dan juga penghuni di dalam neraka Allah. Kalau kitab kuning ni muka surat 79. Muka surat 79 iaitulah merujuk kepada satu hadis yang panjang tuan-tuan, berapa muka surat ni, berkenaan dengan peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan Sayyidina Jibril Al-Amin. Sayyidina Jibril datang menziarahi Nabi pada masa yang tidak pernah didatangi akan Nabi tadi.
Tapi waktu itu Jibril datang. Waktu apa tu? Waktu tengah hari, matahari di atas kepala. Maka berlakulah dialog antara Sayyidina Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan neraka. Jibril beritahu bagaimana gambaran sifat neraka, hasil daripada ziarah dia pergi melihat neraka. Kemudian ditanya berkenaan dengan pintu-pintu yang ada pada neraka, 7 pintu itu. Maka Jibril Al-Amin bercerita tentang pintu-pintu itu. Di sini tempat kita berhenti tu hari tuan-tuan, muka surat 79. Saya pagi ni tak terlupa pula bawa dia punya spek mata. Berpino-pino sikit lah tuan-tuan, pelan-pelan sikit pada bacaan 79 muka surat ni, pintu yang ketiga. Pintu yang kelima. Sebelum lagi 5 tu Pak Haji. Pintu yang ketiga. Catatan saya di sini. Ada kawan-kawan lain catat? Ustaz Arun? 16 sebelah. 16 sebelah, yang terakhir. Pintu yang kedua. Pintu yang kedua. Tak apalah kita patah balik pintu yang ketiga boleh ke? Dek minta Dek, tolong Dek. Pintu yang kedua kan? Pintu yang kedua. Ini GDL punya lesen Semua orang boleh pakai Haji. Betul lah. Pintu yang ketiga, tempat orang-orang Sabi'in bernama Sakor. 6 bulan sebelah, tengok situ Pintu ketiga, tempat orang-orang Sabi'in bernama Sakor. Itu tempat kediaman tingkat yang ketiga daripada bawah, neraka Sakor. Sabi'in ni siapa? Dalam Quran sebut As-Sabi'in ni. Sabi'in ni merujuk kepada penyembah-penyembah bintang di langit. Penyembah-penyembah bintang di langit. Mereka yang mensyirikkan Allah ataupun mengkufurkan Allah dengan menyembah bintang di langit. Ada beza antara mensyirikkan Allah, mengkufurkan Allah. Beza ni kat mana bagi kita orang mengaji ni? Kalau kita kata mengkufurkan Allah, maknanya puak-puak yang mengkufurkan Allah ni dia tak terima Tuhan lah. Dia tak terima Allah, dia menentang Allah. Tapi dia hanya percaya kepada bintang di langit. Itu kalau kita guna perkataan mengkufurkan Allah dengan menyembah bintang di langit. Tapi kalau kita kata mensyirikkan Allah dengan menyembah bintang di langit, maknanya puak-puak ni dia menerima Tuhan, dia percaya kat Tuhan, malah barangkali dia juga beribadah pada Allah Ta'ala. Tapi ketika dia beribadah pada Allah, dia menduakan Allah dengan melantik bintang-bintang cakrawala atas kepala sebagai dewa dan kuasa-kuasa yang mempengaruhi kehidupan. Boleh faham tu beza antara kufur dengan syirik. Jadi golongan Sabi'in juga sebahagian ulama mengatakan mereka berasal daripada orang-orang mukmin yang selamat dalam peristiwa banjir besar Nabi Nuh AS. Tetapi bila saja landing di daratan, mereka kembali berjaya disesatkan oleh iblis dan syaitan. Dan akhirnya kekal dalam kesesatan itu, walaupun mereka berasal daripada beriman dan selamat dalam peristiwa banjir besar. Jadi pandangan tu pelbagai. Jadi golongan ini diletakkan dalam neraka Sakor. Kita boleh faham tuan-tuan bagaimana manusia ni sampai ke tahap mencari Tuhan sehingga meletakkan cakrawala di langit itu sebagai Tuhan. Sebab kita bincang banyak kali bab ni tuan-tuan. Sebabnya manusia ni tak boleh tak ada Tuhan. Mereka perlu ada Tuhan. Sehingga kan di barat, kata-kata orang barat, kalaulah benar di dunia ni tak ada Tuhan, kita mesti bermesyuarat untuk lantik seorang Tuhan. Pasal apa? Sebab tak boleh tak ada Tuhan. Dia seorang tu dia sebut dengan bahasa cynical, kalau Tuhan ni tak ada, nescaya aku tak berani nak tinggal rumah aku, dia kata. Pasal apa? Bini aku akan curang di belakang aku, dia kata. Tapi bini aku tak buat curang. Pasal apa? Sebab ada Tuhan. Dia percaya Tuhan
duk perhati, tak berani nak buat benda-benda salah. Itu sampai begitu sekali. Jadi kita dah sebut kepercayaan kepada Tuhan ini adalah basic, perkara nature yang ada pada setiap diri manusia. Termasuklah orang-orang asli, termasuklah orang-orang yang datang daripada tamadun ribuan tahun dulu. Apabila proses cari gali kesan-kesan tamadun lama dilakukan oleh kumpulan pengkaji sejarah ini, mereka menggali tempat-tempat yang dianggar berlaku kehidupan pada awal sejarah, prasejarah dulu, tamadun Mohenjo-daro, Harappa, Babylon, Mesir purba, tamadun di sebelah Mesopotamia, iaitu Iraq hari ini, tamadun di sebelah Sungai Kuning di China, Ganges di India. Mereka mendapati kehidupan manusia yang berusia sekitar 5,000 tahun sampai 7,000 tahun ini, mereka ada kepercayaan agama. Bagaimana mereka tahu? Menerusi jumpaan patung-patung yang pecah-pecah. Maka dewa-dewi itu difahami sebagai kepercayaan pada masyarakat yang usianya 5 hingga 7,000 tahun. Kita pun menerima pandangan ahli sejarah bahawa kehidupan awal manusia bermula 7,000 tahun. Okay? Nabi Adam AS. 7,000 secara lebih tepatnya 7,022 tahun. 7,022 tahun. Itu pandangan seumpama Dr. Syed Naqib Al-Atas dibentangkan kajian dan kita kata dapatan yang didapati. Dia menganggarkan kehidupan Nabi Adam itu antara 6 hingga 7,000 tahun. 6 hingga 7,000 tahun. Tiba-tiba kita baca kitab ni tuan-tuan. Ingat tak peristiwa apa? Dalam kitab ni tiba-tiba kita jumpa kisah. Luar biasa. Ingat tak kisah ni? Kisah Nabi Isa AS menghidupkan mayat dalam kubur. Mayat itu adalah anak Nabi Adam AS. Pada tajuk tentang kematian ke tajuk pasal kubur? Siapa boleh jumpa? Kat depan tu lah. Tuan-tuan boleh cari kisah Nabi Isa menghidupkan mayat dalam kubur. Saya tak ingat tajuk seksa kubur ke tajuk kematian. Tengoklah antara dua tu. Jadi bila dihidupkan anak Nabi Nuh ni, iaitu Sam bin Nuh berdialog dengan orang kampung ketika itu, maka ditanya oleh orang kampung kepada Sam bin Nuh, "Kam baqaita fil qabri?" Berapa lama dah tuan duduk dalam kubur ni? Maka dia jawab 4,000 tahun. Baqaitu fil lahdi 4,000 sanah. Aku dah duduk dalam kubur ni 4,000 tahun, dia kata. Jadi kalau kita tengok ukuran masa 4,000 tahun, itu jangka masa kehidupan Nabi Nuh. Sebab Sam ni datang daripada Nabi Nuh. Okay? Nabi Nuh, kemudian Nabi Isa. Ini dialog berlaku pada zaman Nabi Isa. 4,000 tahun. Nuh, sebelum Nuh, Idris. Sebelum Idris, Adam AS. Nah, Adam, Idris, Nuh. Berapa lama masa antara Adam dengan Nuh? Hadis Nabi, ada satu hadis Nabi sebut wa kana bainahuma alfu sanah. Jarak antara Adam dengan Nabi Nuh 1,000 tahun. 1,000 tahun. Jadi Adam kepada Nuh 1,000, Nuh kepada Isa 4,000. Maknanya Adam kepada Isa 5,000. Betul tak tuan-tuan? 5,000 tahun. Isa kepada kita, siapa tahu tuan-tuan? Isa kepada kita, hak duduk di Kuang ni, tahun 2022 ni. Ini berapa bulan? 4 Disember 2022. Berapa tuan-tuan usia? 2022 tahun. 2022 tahun yang kita duk sebut tahun Masihi, itu merujuk pada tahun kelahiran Nabi Isa. Diistilahkan sebagai permulaan kepada sejarah moden. Sejarah moden. Walaupun ada khilaf ulama' sikit lah. Pengkaji sejarah menganggap bahawa ada kebarangkalian tarikh itu tak tepat. Tapi perbezaan tak tepat tu cuma dalam 3-4 tahun aja, bukan melibatkan ratus-ratus tahun. Ada yang kata 4 tahun lebih awal Nabi Isa lahir. Tak apalah, tak ada masalah lah. 2-3 tahun je pun.
Tapi 2022 tahun. Jadi tadi 5000 tahun tambah 2022 tahun, Adam kepada kita 7022 tahun. Subhanallah. Sama tak dengan pandangan pakar sosiologi seumpama Dr. Syed Naqwi Al-Atas tadi? Sama. Walaupun hadis kita dok baca dalam ni ada dhaif tu Haji. Ada dhaif. Tapi dia punya penanda aras atau petunjuk daripada situ nampak ada kesamaan. Cuma bila orang duk cerita tentang Perak Man dia Lenggong dianggarkan usia Perak Man tu antara 10 hingga 15,000 tahun. 10 hingga 15,000 tahun. Yang tu siapa? Yang tu kalau nak boleh buat ngusik anak-anak boleh. Takut. Siapa tu 10 hingga 15,000 tahun? Sedangkan anggaran kalau ikut ahli-ahli kajian perbandingan agama baru 7,000 tahun. Ini maknanya sekali ganda. Jadi bila ditanya kepada Profesor Naqwi Al-Atas, dia kata he's not a man but like a man. Dia bukan manusia tapi macam manusia. Boleh faham tak? Makhluk kehidupan sebelum Nabi Adam yang bukan manusia tapi macam manusia. Barangkali makhluk inilah yang duduk dalam pengetahuan para malaikat, yasfikuna dima. Kenapa kamu nak lantik satu kumpulan makhluk kamu ya Allah yang suka menumpah darah sesama mereka, suka buat kerosakan di muka bumi? Barangkali merujuk kepada kehidupan sebelum Nabi Adam yang dikatakan bukan manusia tapi macam manusia. Jadi kalau ambil pandangan ahli sejarah seumpama jawapan Dr. Syed Naqwi tadi, selamatlah tuan-tuan, bahawa Perak Man tu mewakili yang bukan manusia, cuma macam manusia. Tapi kalau kita kata tak manusia, yang tu panjang cerita lah tuan-tuan. Kena selongkarlah sejarah. Kena buat kajian jauh lagi lah. Macam mana ada makhluk lain, manusia lain sebelum Nabi Adam. Kalau ikut ahli falsafah, kita ni ada 7 kehidupan tuan-tuan kan. Orang-orang India pun percaya kepada kita ni ada 7 pusingan hidup. Jadi itulah gambaran kepada apa yang berlaku dalam sejarah ni, dalam sejarah kehidupan banyak peristiwa-peristiwa misteri tuan-tuan ni. Jadi manusia ini tak boleh nak berlepas diri daripada Tuhan. Cuma masalah manusia ialah bagaimana Tuhan. Itu masalah. Okey. Tuhan yang ada ke tidak? Itu perkara basic. Tapi bagaimana Tuhan itu masalah. Jadi untuk jawab soalan bagaimana Tuhan, maka Allah datangkan gerombolan Nabi dan Rasul 124,000 orang. Sepanjang 7,000 tahun. Kalau kita bagikan 124,000 bagi dengan 7,000 tahun ni, menunjukkan bahawa setiap tahun tu ada lebih kurang 22 orang Nabi dan Rasul dihantar. Maknanya dari sudut logik, ini logik tuan-tuan. 22 orang Nabi dan Rasul dihantar untuk menguruskan kehidupan manusia supaya tidak rosak, tidak sesat dalam pencarian Tuhan. Boleh faham tuan-tuan? Bagaimana Tuhan itulah yang menyebabkan manusia ni macam-macam cerita. Mereka sampai ke tahap kreatif guna logik akal mereka untuk meneka Tuhan tu lagu mana. Maka muncullah Tuhan atas, Tuhan bawah, Tuhan putih, Tuhan gelap, Tuhan sejuk, Tuhan panas, Tuhan besar, Tuhan kecil, macam-macam, Tuhan darat, Tuhan laut, semua adalah hasil daripada meneka Tuhan tadi. Jadi datang Nabi dan Rasul, dia ajar tentang la ilaha illallah wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah la ilaha illa ana fa'budun. Tidak adalah mana-mana Nabi dan Rasul sebelum kamu ya Muhammad, melainkan setiap mereka aku beritahu, aku ajar la ilaha illa ana, tak ada Tuhan nak sebenar melainkan aku, dan hendaklah kamu semua sembah hanya kepada aku. Itulah dia kalimah tauhid yang menjadi tunjang asas kepada mana-mana dakwah dan pengutusan Nabi dan Rasul. Boleh faham tuan-tuan? Tapi dalam masalah syariat, masalah undang-undang, dia tak sama. Nabi Musa dengan Nabi Isa, Nabi Isa dengan Nabi kita SAW. Dia punya syariat tidak sama. Tapi asas akidah sama. La ilaha illallah. Begitu. Jadi golongan As-Sabi'in ini, mereka tersilap dalam pencarian Tuhan. Akhirnya mereka dihumban masuk dalam neraka yang ketiga, paling panas daripada bawah, namanya neraka Saqar.
Tapi dalam Quran surah Al-Muddathir, Allah Taala sebut siapa penghuni sakar, penghuni neraka sakar. Illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun 'anil mujrimina ma salakakum fi saqar. Dalam surah Muddathir Allah Taala beritahu dialog antara penghuni syurga dengan penghuni neraka. Neraka itu adalah neraka sakar, neraka sakar. Ketika ahli syurga melihat mereka yang berada dalam sakar, mereka bertanya, ma salakakum fi saqar? Apa sebab kamu ni masuk neraka sakar? Apa usaha kamu yang menyebabkan kamu ni dihumban, dibenam dalam neraka sakar? Neraka sakar ni neraka apa? La tubqi wa la tazar, lawahatul lil bashar, 'alaiha 19. Neraka yang tidak melepaskan dan tidak menghabiskan. Apa maksud melepaskan? Datang saja isi perut dia, maka dia tidak biarkan. Dia ambil peluang, dia ratah, dia renggut, dia mama, dia bakarnya, tuan-tuan. Tidak ada ahli neraka yang selamat daripada bakaran dan azab neraka sakar. La tubqi wa la tazar, dan tidak menghancurkan. Dia bila dia mamak, bila dia membakar, dia tak bakar habis, tuan-tuan. Dia tinggal. Dia tinggal. Tinggal macam mana, tuan-tuan? Sampai nak kata mati tak serupa mati, hidup tak serupa hidup. Nak kata mati, nyawa dia berkutik. Nak kata hidup, nampak macam mati. Kan kita dah baca dalam Quran, la yamutu fiha wa la yahya. Tak hidup dalamnya, tak mati dalamnya, dan tidak hidup. Maknanya sifat penghuni neraka ni dimamah oleh azab dalam tu, sehingga kan mereka ni jadi macam apa, tuan-tuan? Kita guna perkataan nyawa-nyawa ikan, betul tak, tuan-tuan? Nak kata hidup, nampak macam mati. Nak kata mati, hidup lagi. Hayatun mustaqirrah, nyawa-nyawa ikan. Itulah gambaran yang Allah Ta'ala sebut, revealkan berkenaan dengan ashabi sakar. Lawahatul lil bashar, memamah kulit-kulit yang ada pada tubuh badan. Sedangkan kita belajar, anak-anak kita belajar sains, kulit ni adalah organ yang paling besar pada tubuh badan kita, tuan-tuan. Organ yang paling besar pada tubuh badan kita. Kalau kita cek pada tubuh badan kita, mana ada tempat yang tidak diselaputi oleh kulit? Kecuali macam kuku, tempat-tempat yang sebegitu. Maknanya hak lain tu diselimuti atau ditutup dengan kulit. Maka apa yang berlaku? Rupanya kulit itu adalah sasaran, trigger oleh api neraka, tuan-tuan. Dan kita semua tahu kulit, dalam Quran, saya tak ingat surah apa, Allah Ta'ala sebut macam mana? Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit itu masak, nadijat, masak, kita kata hanguslah. Badalnahum juludan, kami tukar kulit baru. Untuk apa ditukar kulit baru? Allah sebut sebab apa? Liyazukul azab, supaya orang tu menanggung azab, rasa azab. Boleh faham, tuan-tuan? Maka ini ayat ni ayat apa ni, keajaiban Quran, ayat mukjizat Quran. Kenapa? Kerana apabila dikaji menerusi penemuan sains, didapati kulit kita ni, tuan-tuan, merupakan bahagian organ yang paling terdedah kepada kesakitan. Kita, anak-anak kita belajar, kulit ni ada 3 lapisan. Lapisan atas ni epidermis, bawah dia dermis, yang ketiga tu lapisan isi, tuan-tuan. Kat situ bawahnya ada rongga pulpa, bagailah ada dia punya saraf-saraf bawah tu, tuan-tuan. Fungsi saraf ni peka terhadap sebarang apa yang berlaku pada epidermis dan dermis, maka saraf itulah yang merubah dia punya kepekaan itu kepada charge elektrik, dia bawa pergi ke otak kita. Pergi ke otak, menerusi saraf yang ada, dibaca oleh otak sama ada benda tu sakit, panas, tajam, perih dan sebagainya. Kemudian dihantar jawapan balik kepada bahagian kulit kita. Ada masa kulit kita refleks balik, terangkat ke, jauhkan tangan ke, macam-macam lah. Dan gerakan itu berlaku dalam milisecond.
lebih halus daripada ukuran saat. Itu hebatnya ciptaan Allah Ta'ala pada tubuh badan kita, khususnya pada kita kata deria kepekaan tadi. Jadi hak kita nak ceritanya, rupa-rupanya sains menceritakan, mendedahkan berkenaan dengan kulit kita ni, yang merupakan organ-organ yang begitu sensitif kepada sebarang apa yang berlaku pada kulit tadi. Dan sebarang pencerobohan terhadap epidermis dan dermis, dua lapisan ini adalah lapisan yang merangsang kesakitan. Epidermis bahagian atas, bawah dia dermis. Kalau kawan-kawan kita dalam ilmu perubatan dan ilmu bomba penyelamat, mereka tahu tentang kebakaran tahap 1, kebakaran tahap 2, kebakaran tahap 3. Kebakaran tahap 1 melibatkan epidermis, tahap 2 dermis, tahap 3 melibatkan isi sampai ke tulang bagailah. Maka yang sakitnya ialah kebakaran 1 dan 2. Bila api kena pada tangan, melibatkan kebakaran 1 epidermis ataupun dermis, kebakaran tahap 2, yang tu sakit. Yang tu sakit. Maka dalam Quran diberitahu tentang kulit, tuan-tuan. Bukan isi, bukan lahmun, bukan daging. Boleh faham, tuan-tuan? Itu kita kata keajaiban Al-Quranul Karim. Keajaiban Al-Quranul Karim. Saya teringat pada ayat apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kan? Yang demikian itu kami jadikan kamu sebagai umat penengah, umat pertengahan. Pertengahan. Wasata, umat pertengahan. Dalam bahasa Arab, wasata ni ada beza dengan wasta. Wasta tengah juga, tapi tengah dalam keadaan kalau kita letak nombor 1 dengan nombor 100, wasta dia tengah. Tak kira lah tengah tu 30 ke, tengah tu 40 ke, tengah tu 60 ke, tengah tu 70 ke, asalkan dia duduk tengah. Itu wasta. Tapi kalau wasata, tengah-tengah sungguh. Kalau 1 hingga 100, 50 tu tengah. Maka wasata dia mesti tengah sungguh. Tiba-tiba ayat saya baca tadi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ayat tu ayat ke berapa, tuan-tuan? 143. Duduk dalam surah apa? Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ada berapa ayat? 286. Nampak tak, tuan-tuan? 286 bagi 2 dapat berapa? 143. Itu nombor tengah. Betul-betul ayat tu duduk pada nombor tengah. Sedangkan isi dia merujuk kepada sifat agama sebagai tengah. Seimbang, masuk tengah di situ seimbang. Boleh faham, tuan-tuan? Ini yang panggil miracle of Quran. Keajaiban pada Al-Quranul Karim. Jadi bila kita bincang tentang azab neraka, maka dia beritahu bagaimana sifat api neraka itu merenggut, membakar kulit. Bukan isi sampai ke habis, tuan-tuan. Rupa-rupanya itulah bahagian manusia merasai derita, sakit, menggelapar, menggelumpur dan macam-macam. Jadi bila ditanya oleh penghuni syurga kepada penghuni neraka, ma salakakum fi saqar? Apa sebab kamu semua dihumban masuk neraka? Mereka jawab apa, tuan-tuan? Yang pertama, qalu lam nakum minal musallin. Itu yang pertama. Kami tak semayang. Yang pertama. Yang kedua, walam nakun nut'imul miskin. Kami tak peduli pada orang-orang miskin. Tak ada rasa nak bantu beri makan, beri kecukupan kepada orang-orang miskin. Dua. Yang ketiga, wa kunna nakhudhu ma'al khaydin. Kami diterjemahkan secara terjemahan mudah, kami mempersiakan masa. Kami mensia-siakan masa. Tiga. Yang keempat, akunna nukadzibu biyaumiddin. Kami tak percaya pada hari kiamat, pada hari akhirat. Hatta atanil yaqin. Hinggalah sampai kepada kami keyakinan. Apa maksud keyakinan di situ? Kematian. Bila datang saja mati, malakul maut duduk depan mata, waktu tu kami yakin bahawa hari kiamat benar. Tapi sudah terlambat. Ini 4 sifat yang Allah Ta'ala beritahu dalam Quran surah Al-Muddathir sebagai ciri-ciri dan sebab kepada manusia dihumban masuk neraka sakar. Cuba kita cek satu demi satu, tuan-tuan. Yang pertama, tak semayang. Ini sifat penghuni neraka sakar. Allahu Akbar. Sedangkan
Kalau kita bincang tentang jenayah-jenayah yang berlaku dalam kerja buat anak Adam ni, masalah tak sembahyang ni pada kita bukan masalah pelik. Betul tak tuan-tuan? Kalau gamaknya lah, kalau kita duk carilah senarai jenayah yang besar-besar ni, barangkali ada di antara kita terlupa nak sebut tinggal sembahyang tak sembahyang tu sebagai jenayah besar. Kenapa tuan-tuan? Sebab hari ni sudah menjadi biasa-biasa. Boleh faham tuan-tuan? Istilah anak-anak kita kata bisya-bisya hari ni. Sudah hilang bisa, sudah tidak pelik, tapi dia anggap sebagai bisya-bisya. Malah lagi tak pelik, orang tak sembahyang tu duduk sekali dalam satu pejabat. Duduk sekali dalam satu pekerjaan, dalam satu permainan. Malah lagi tak pelik, duduk sekali di bawah satu bumbung. Satu bumbung. Malah tak pelik kalau orang tak sembahyang duduk sekali pada satu ranjang, satu katil. Suami isteri, ada suami tak sembahyang, ada isteri tak sembahyang. Pelik tak tuan-tuan? Akhir zaman tak pelik. Sedangkan urusan tak sembahyang ni urusan yang cukup besar tuan-tuan. Kita selalu sebut senarai 70 dosa besar ia dihimpun oleh Imam Az-Zahabi rahmatullahi alaih. Tinggal sembahyang, tak sembahyang ni duduk pada nombor 5 teratas. Nombor 1 syirik. Nombor 2 bunuh orang. Nombor 3 sihir. Nombor 4 tinggal sembahyang. Nombor 5 tak keluar zakat tuan-tuan. Ini orang panggil top 5 pada dosa-dosa besar. Orang tu merompak tak jadi kafir tuan-tuan. Orang tu mencuri tak jadi kafir. Orang tu bunuh orang tak jadi kafir. Orang tu berzina merogol orang tak jadi kafir. Tapi kalau orang tu tak sembahyang jadi kafir tuan-tuan. Mengikut sebahagian pandangan sahabat dan ulama mazhab. Boleh faham tuan-tuan? Nak cerita seriusnya tak sembahyang. Imam Ahmad bin Hanbal mazhab Hanbali menganggap tak sembahyang sebagai tak Islam. Hujahnya hadis sahih. Al-ahdu bainal Islam wal kufri tarkus salah. Batasan antara Islam dengan bukan Islam kafir ialah tinggal sembahyang. Siapa sembahyang? Islam. Tinggal sembahyang, duduk sebelah kafir. Sampai begitu sekali. Ini hadis sahih tuan-tuan. Kemudian hadis yang tak silap saya digunakan sebagai hujah dalam mazhab Hanbali, man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa tak sembahyang secara sengaja maka terang-terang kafir. Faqad kafara jihara, terang-terang kafir. Obviously kafir tuan-tuan. Allahu akbar. Jadi kita baca bagaimana penghuni neraka disebut sifat yang pertama neraka sakar tadi tak sembahyang. Sedangkan tak sembahyang ni tak pelik pada akhir zaman. Cuma kita bincang tadi tuan-tuan, itu hukum dari sudut agama. Dari sudut agama, hukum dari sudut ilmu. Adapun hukum dari sudut praktikal pekerjaan dan kerja buat kita, kalau orang tanya apa hukum orang tu tak sembahyang, tanya pada kita, kita nak jawab bagaimana tuan-tuan? Saya sebut pada tuan-tuan sekalian jawapan yang dibawa oleh Syekhul Azhar dulu, Syekh Dr. Muhammad Al-Ghazali. Dia jawab macam mana kalau orang tanya dia, Tok Guru, apa hukum tak sembahyang? Dia kata hukumnya ialah Haji Husin pergi dekat orang tu, pegang tangan orang tu, bimbing pergi ke surau masjid, ajak dia sembahyang. Itu hukum dia. Boleh faham tuan-tuan? Maknanya dari sudut dakwah, bantu dia untuk sembahyang. Boleh faham tuan-tuan? Jangan kita pergi dekat orang tak sembahyang, kita letak jari sebuntung kat dahi dia, sekeh sikit, kafir. Bukan tuan-tuan. Boleh faham tuan-tuan? Boleh kat? Jangan kita tengok anak tak sembahyang, pergi cekik leher dia, kafir. Tak. Jangan, itu bukan kerja dia. Bak kafir tak kafir itu dari sudut ilmu, dari sudut penjelasan kedudukan. Adapun kerja buat praktikal kita, wajib kita amar ma'ruf nahi mungkar, apatah lagi kalau orang tu orang yang duduk bawah tanggungjawab kita. Sebab nak tak nak kita tak boleh lari tuan-tuan daripada bertanggungjawab terhadap apa yang berlaku. Kita dah bincang tentang dahsyat hari kiamat. Kita dah bincang.
Kita selalu duk sebut riwayat daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Riwayat daripada Sayyidina Umar Al-Khattab amat menggerunkan kita. Sayyidina Umar Al-Khattab sebut, berhati-hati kamu bahawa setiap orang yang kamu pernah jumpa, pernah kenal, pernah bercakap, pernah bermuamalah dengan kamu, pernah hidup sekali, pernah berjiran sekali, asalkan pernah jumpa, maka orang tu akan jadikan hujah di akhirat kelak. Kalau orang-orang ni bermasalah dengan Allah, ada jenayah yang mereka terpaksa tanggung, akibat yang mereka terpaksa hadapi, mereka tak akan biarkan kita terlepas. Macam dunia ni tuan-tuan. Bila saja si A ditangkap kerana jenayah, maka orang tu, penjenayah ni, akan cari jalan nak kaitkan nama kita. Ni urusan dunia. Maka urusan akhirat pun sama, tuan-tuan. Setiap orang yang pernah ada sesuatu dengan kita, maka dia akan kaitkan kita supaya kita tidak bebas, tidak terlepas, tuan-tuan. Dia je kena, kita boleh terlepas. Mana Haji, tuan-tuan? Dia akan berujah, kenapa kamu, wahai Haji Mat, ketika kamu tengok aku tak semayang, aku tak buat kerja baik, kenapa? Hang tak nasihat. Kenapa hang tak ajak? Dia akan hujah, tuan-tuan. Itu riwayat Sayyidina Umar Al-Khattab berkenaan dengan peristiwa dahsyatnya kehidupan di pada mahsyar. Ahwalul Qiyamah. Digelar sebagai Ahwalul Qiyamah. Big disaster, tuan-tuan. Bencana besar di akhirat. Bencananya kita nak lari daripada masalah-masalah itu. Itu yang disebut dalam Quran. Yauma yafirul mar'u min akhi. Hari di mana setiap orang lari daripada ahli keluarga, adik-beradik, suami isteri dia lari. Kenapa lari, tuan-tuan? Pasal takut dipertanggungjawabkan tadi. Takut diri dipersalahkan. Kenapa tak buat? Kenapa tak nasihat? Kenapa tak tarik? Kenapa tak bimbing? Jadi dosa tinggal semayang ni menggerunkan kita. Setakat ni kita tak ada data lagi, tuan-tuan, berkenaan dengan betapa seriusnya orang tinggal semayang ni. Berapa ramai orang Islam di Malaysia ni tinggal semayang. Tak, kita tak ada data. Cuma saya boleh sharing dengan tuan-tuan sekalian apa yang disebut oleh pakar-pakar motivasi kita. Datuk Dr. Fazilah Kamsah, antaranya Dr. Tengku Asmadi, tuan-tuan. Mereka dedahkan sepanjang, contoh Dr. Tengku Asmadi, sepanjang penglibatan beliau dengan motivasi pelajar selama 20 tahun, tuan-tuan. Dibuat kajian terhadap anak-anak remaja yang mengikuti program-program latihan dan motivasi ini, maka dia punya keputusan atau dapatan daripada kajian itu menunjukkan hanya 20% sahaja yang semayang, tuan-tuan. Anak-anak remaja 20% sahaja yang semayang. 1/5 daripada 10 orang, 2 orang semayang. Daripada 5 orang, seorang saja semayang. 4 orang mana, tuan-tuan? Buat senyum kambing, tuan-tuan. Mana pergi hak lain baki, mereka tak rasa bersalah. Pasal semayang bukan benda pelik kalau tinggal. Malah pernah berlaku orang semayang pula dilihat pelik. Boleh faham, tuan-tuan? Saya duk teringat pada dialog antara, saya tak nak sebut siapa, tuan-tuan, dalam dunia artis ni. Dulu suka juga selongkar cerita-cerita ni, tuan-tuan, nak buat modal bercakap. Jadi ada di antara artis-artis ni yang dikenali sebagai orang baik. Orang yang bila sampai masa semayang, dia pergi semayang. Bila berlakon, dia tak pegang-pegang, tuan-tuan. Jadi artis ni selalu menjadi, kita kata apa, macam sindiran kawan-kawan dia. Sindiran. Menyindir orang semayang. Padahal peliknya, pada kita orang tak semayang. Tapi orang semayang pula rasa pelik pada akhir zaman. Macam saya selalu sebut lah. Tuan-tuan, kalau kita lah, puak-puak kita ni, pakat lepas ni, jom kita buat lawatan sambil belajar. Kat mana? Di Chowkit, tuan-tuan. Di Lot 10, agak-agak apa orang tengok pada kita? Tengok dengan pandangan pelik ke pandangan biasa? Pandangan pelik, tuan-tuan. Kena pula kita letak Tok Imam kat depan, Haji Hussein. Kiri, kanan, kiri. Kiri, kanan, kiri. Kita berjalan, tuan-tuan. Oh, jangan pelik, tuan-tuan tengok. Tapi cuba kita tengok satu kumpulan sebelah kita, sama-sama berjalan di Lot 10, sama-sama berjalan di Chowkit. Tapi orang sebelah tu, yang perempuannya pakai skirt, tekun kanting. Yang lelakinya pakai seluar pendek, baju singlet. Pelik tak pada orang tu? Tak pelik. Orang nampak itulah dia kemajuan. Itulah dia pembangunan. Boleh faham, tuan-tuan? Akhir zaman. Nilai, pandangan terhadap
kehidupan berubah. Ini antara modus operandi iblis syaitan, antaranya tazyinul batil. Menghiaskan kesesatan jadi macam benda comel. Meletakkan nama baik kepada benda tak baik. Benda tak baik diberikan branding baru baik. Tuan-tuan, ini antara gerak kerja dia. Allahu akbar. Yang pertama. Jadi ingat tuan-tuan, kita belajar bab kafir mengkafir ini dari sudut ilmu tuan-tuan. Dari sudut praktikal dakwah, setiap kita adalah doktor. Setiap kita adalah doktor kepada agama, kepada kehidupan beragama. Maka apa yang patut kita buat? Cari jalan, pilih kesempatan untuk memimpin dan juga membantu orang-orang yang bermasalah tadi. Bagaimana cara? Tuan-tuan pandailah nak berniaga barang. Multi level marketing kan, kita duduk kat atas. Ustaz Arum kena syarah bab ni. Tuan-tuan, kita ada kemahiran macam mana nak memasarkan barangan. Maka sebagai umat Islam, kita juga kena pasarkan Islam. Islam tu adalah komoditi, produk yang datang daripada Allah. Bila sebut produk Allah, tak ada kekurangan. Tak ada kita kata apa, keraguan pada tu. Kalau ada orang yang berteka-teki, orang tu belum tahu lagi, belum nampak lagi testimoni pada produk Allah yang namanya Islam. Boleh faham tuan-tuan? Maka yang jaja buat barang ni siapa? Semua orang yang bersyahadah. Itu duduk pada tanggungjawab amar ma'ruf nahi munkar. Kat belakang ada topik tentang amar ma'ruf nahi munkar. Satu. Terutama kita mak ayah lah. Ada satu seorang ibu, dia tanya kepada seorang tok guru ni. Dia kata, tok guru macam mana nak buat? Anak dia payah nak bangkit waktu subuh. Nak semayang subuh. Nak buat macam mana? Perlu tak saya kejutkan juga dia ataupun biarkan dia? Maka tok guru ni sebut begini, dia kata, apa tindakan puan kalau rumah puan sedang terbakar dalam keadaan anak sedang tidur? Tuan buat macam mana? Anak tidur, rumah terbakar. Buat macam mana? Biar je. Tak, kita akan usaha sedaya upaya termasuk tarik anak untuk menyelamatkan diri sebab rumah sedang terbakar. Maka itulah gambaran tarik anak untuk semayang subuh. Sebab kalau tak semayang, neraka membakar, tuan-tuan. Boleh faham tuan-tuan? Malah dalam perbincangan tentang ilmu solat ini, tuan-tuan, dalam perbincangan ilmu solat, dikatakan tidak semayang apabila orang tu bila sampai waktu zuhur dia tak semayang lagi. Dia tak semayang lagi. Last sekali hujung-hujung semayang zuhur, hujung-hujung waktu zuhur nak habis, baru dia semayang. Bila dia semayang, baru dia tegakkan semayang. Tapi katakan sampai semayang asar datang, dia tak semayang zuhur, dia tinggal semayang zuhur, maka dia duduk pada klasifikasi orang tak semayang. Walaupun sekarang asar dia buat. Boleh faham tuan-tuan? Sebab tu ada sebahagian daripada mazhab, aliran agama ini yang menganggap siapa yang tinggal semayang zuhur bila sampai semayang asar, maka kalau dia nak bertaubat, semayang zuhur tu perlu tak dia buat? Tak perlu lagi dah. Tak perlu lagi. Pasal apa? Sebab setiap semayang ni ada peruntukan masa. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dah ada masa dia. Jadi bila dia ni tinggalkan masa tu, masuk masa baru ni itu cerita baru. Cerita yang lepas tak payah diulang balik. Ini aliran Ibn Taymiyah, tuan-tuan, dan dipegang oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi almarhum. Boleh faham tuan-tuan? Sebab tu bila kita dengar bab taubat semayang ni, ada mereka yang kata hak lepas tak payah ganti. Tapi kita mazhab Syafi'i kita ganti, tuan-tuan. Boleh faham tuan-tuan? Cuma kita hak mengaji ni, kita sebut benda-benda macam ni dari sudut ilmu. Dari sudut ilmu. Apa asas orang ni tak payah ganti? Sebab benda tu dah berlalu. Boleh faham tuan-tuan? Sedangkan semayang ni duduk dalam waktu dia. Jadi waktu dia hilang, dah habis lah waktu dia. Ini pandangan dia orang. Jadi lebih jauh pada tu kita faham, alangkah malang ataupun bahayanya orang tu waktu dia tinggal semayang tu.
maka dia bermain dengan api neraka dengan Allah Ta'ala. Nasib baik, datang waktu baru, waktu yang dia cuaikan waktu zuhur tadi, berakhir dengan datangnya waktu asar. Bila datang waktu asar, segera dia semayang. Nasib baik dia semayang. Tapi hak lepas, dia sudah menandakan kesalahan dia dengan Allah Ta'ala. Tapi bagi mazhab kita, Syafi'i, kita pegang, kena qada semayang zuhur. Tapi aliran tadi, tak payah qada. Menandakan betapa besarnya dosa dia kat situ. Seolah-olah, kalau dia mati kat situ, waktu zuhur dengan asar, dalam keadaan dia tak semayang, dia duduk dalam peruntukan orang yang tak semayang. Boleh faham tuan-tuan? Walaupun sebelum tu dia semayang. Itu besarnya pada urusan ketaatan semayang. Tapi oleh kerana benda tu mainan, putaran, hari demi hari, 5 kali. Jadi benda tu, orang kata Allah bisa tegal biasa. Allah bisa tegal biasa. Benda-benda hak pelik tu jadi tak pelik. Pasal hari-hari jumpa. La ilaha illallah. Boleh faham tuan-tuan ni? Dan kita pun tak kisah juga. Dalam muamalah kita pun tak semayang ni, okey je. Boleh buat teman hidup, boleh buat ahli keluarga, boleh bermuamalah, tak rasa apa-apa. Sense, dia punya sensitivity tu tak terasa, tuan-tuan. Tapi ingat tuan-tuan, kita kena imbangkan ilmu ni dengan dakwah tadi. Boleh faham tuan-tuan? Kena imbangkan. Jangan kita cerai, talak 3 dengan orang-orang yang bermasalah ini. Sebab mereka adalah pesakit. Perlu dibantu. Saya ingat tuan-tuan, antara buah fikiran Tok Guru Ni Aziz yang melekat pada saya tuan-tuan, bagaimana hubungan kita dengan orang lain adalah pada tahap hubungan doktor dengan pesakit. Boleh faham tuan-tuan? Doktor dengan pesakit. Kita yang faham lebih daripada orang yang tak faham, maka kita jadi doktor. Mereka pesakit, maka apa tugas doktor? Doktor diagnosis pesakit tadi dan bagi obat. Diagnoskan pesakit tadi, bagi obat yang sesuai. Boleh faham tuan-tuan? Ataupun kita ni pesakit, dia pula doktor. Pasal kefahaman dia, warak dia, amalan dia lebih daripada kita. Maka dia doktor, kita pesakit. Maka bila dia diagnoskan sakit kita, jangan degil. Jangan keras kepala. Jangan sombong. Kita terima dia punya nasihat pengajaran. Boleh faham tuan-tuan? Comel dalam Islam. Sebab Islam nak kita ni seiring sejalan masuk syurga. Kena suruh nyanyi tuan-tuan. Seiring dan sejalan. Lagu apa tu Haji Hussein Nambah. Lagu apa Haji Hussein? Helame ke apa? Saya perasan generasi kita lah. Bro Rima Rantika ke apa? Allahu Akbar. Nyanyilah lagu tu, seiring dan sejalan masuk syurga. Jangan seiring sejalan masuk neraka, wal'ayyadzubillah. Tak gila. Helame betul. Saya tengok macam ada filem ni kan. Dia diam je. Lepas tu dia buat penggulungan. Berhari Marantika kemudian diberi nafas baru oleh Helamin Okey. Kemudian yang kedua tadi apa dia tuan-tuan? Akunna la nut'imul masakin tu yang tidak beri makan kepada orang miskin tu. Jaga tuan-tuan itu juga kesalahan yang boleh menjerumus masuk neraka sakar. Tak beri makan pada orang miskin. Bila kita buka dalam surah Al-Ma'un, Allah tanya kita, kamu tahu tak orang yang berbohong atas nama agama? Dalam agama ni tuan-tuan, bohong tu dosa besar. Bohong duduk pada senarai 70 dosa besar. Tak silap saya pada ranking ke-30. Dosa Al-Kazib, bohong. Dan bohong ni dia bercanggah dengan Islam. Kenapa tuan-tuan? Kerana Islam adalah kebenaran. Islam tu sendiri adalah benar tuan-tuan. Bila orang tahu kita ni orang Islam, orang yang faham tuan-tuan, secara spontan dia tahu kita ada kebenaran. Tuan-tuan, bila orang tahu kita ni orang Islam, itu beza kita dengan budaya dan tamadun non-Muslim. Tamadun Muslim benar, non-Muslim fake. Sebab tu saya faham gini tuan-tuan. Kenapa orang barat dia boleh muncul sebagai kekuatan pada hari ini? Tamadun yang begitu kuat hari ini.
abad yang ke-21 ni tuan-tuan. Kenapa? Sebab mereka bernasib baik kerana ada tamadun Islam yang kuat pada abad yang ke-8 sampai abad ke-15 dulu. Ketika Islam berada di kemuncak mercu kecemerlangan, tamadun yang dibina di Madinah melonjak naik menerusi Bani Umayyah 88 tahun. Kemudian Bani Abbasiyah 500 tahun, 1258 jatuh kerajaan Islam Baghdad oleh Mongol Tatar. Kemudian diganti pula oleh kerajaan-kerajaan kecil. Kemudian muncul Turki Osmaniyah sampai tahun 1924 tuan-tuan. Dan muncul tamadun di Andalusia 711 sampai 1492. 700 tahun tuan-tuan. Tamadun di Andalusia begitu cemerlang. Ia menjadi jambatan antara timur dengan barat. Maka ketika itulah barat yang duduk dalam zaman gelap mereka mengambil peluang untuk mencuri ilmu dan teknologi daripada tamadun Islam. Dan akhirnya tuan-tuan, mereka hari ini menggantikan tamadun Islam yang cemerlang. Hari ini. Kenapa mereka senang tuan-tuan mencuri dan mereka bangkit? Kerana Islam ini benar. Maka apa yang mereka ambil, apa yang mereka tiru dan saya guna perkataan curi tuan-tuan, tidak pernah mengecewakan mereka. Mereka bangkit dengan ilmu dan kebenaran tamadun Islam. Tetapi bila umat Islam cuba bangkit balik daripada zaman gelap kita hari ini, terutama selepas abad yang ke-15 Masihi, hari ini ada panggilan untuk kita bangkit buat Islamic revival tuan-tuan, kebangkitan Islam, terutama selepas daripada perang dingin antara Soviet Union dengan Barat. 1999 jatuh Soviet Union secara rasmi. Maka ketika itu Barat tahu musuh mereka adalah Islam. Ada satu tulisan oleh seorang profesor daripada, tak silap saya, daripada Oxford University, Profesor Samuel Huntington. Dia menulis tentang The Clash of Civilization, pertembungan tamadun. Dia menyebut bahawa selepas daripada zaman perang dingin, perang antara Soviet Union dengan Barat, maka Barat yang memenangi peperangan itu menghalakan senjatanya kepada musuh baru. Maka musuh baru tu bukan lagi dalam bentuk negara macam Rusia ke apa ke sebelum ni, tetapi dalam bentuk tamadun tuan-tuan. Dalam bentuk tamadun. Iaitulah kenegaraan. Dalam bentuk tamadun, bentuk ummah. Maka siapa yang dimaksudkan itu? Tamadun Islam. Boleh faham tuan-tuan? Maka Barat nampak bahawa musuh yang perlu mereka hadapi adalah tamadun Islam. Sebab tu mereka bergabung, kekuatan Barat, Yahudi, Nasrani, dan juga banyak keadaan mereka juga bersama dengan golongan komunis untuk menghadapi musuh mereka, iaitulah Islam. Iaitulah Islam. Ini bahaya yang dihadapi oleh umat Islam secara pemikiran, sejarah pemikiran tuan-tuan. Jadi ketika umat Islam diseru untuk bangkit, muncul tokoh-tokoh pembaharuan seperti Muhammad Abduh, Syekh Rashid Redha, macam-macam, Muhammad Haikal tuan-tuan, menyeru untuk bangkit. Mereka nak bangkit, mereka cuba guna template Barat sebagai asas kebangkitan. Mereka cuba guna desain kebangkitan Barat untuk mereka naik. Tapi tak berjaya sampai hari ini tuan-tuan. Kenapa tak berjaya? Mereka cuba meniru Barat. Tengok Mesir. Bila Mesir merdeka daripada, bila Mesir berjaya dibebaskan daripada khilafah Islamiah oleh Napoleon Bonaparte, diletakkan orang-orang dia kat situ sebagai peneraju Mesir. Maka pemerintah pentadbir baru Mesir ni mencari idea macam mana nak bangkitkan Mesir jadi maju. Maka mereka ada jawapannya, iaitulah pilihan ambil desain Barat yang berjaya bangkit daripada zaman gelap mereka jadi zaman cemerlang. Tapi tengok Mesir hari ni bangkit tak tuan-tuan? Walaupun macam-macam usaha dilakukan untuk meniru Barat. Ini saya salah cakap, marah Ustaz Arun ni. Telefon Tok Syekh dia terus ni. Betul Ustaz Salah, minta maaf Ustaz. Cuma modal saya, kekuatan saya sikit je tuan-tuan. Kekuatan saya, ini tesis master saya dulu. Sekularisme di Mesir. Itu kekuatan saya lah. Jadi,
Apabila mereka cuba guna model barat untuk bangkit, tinggal Islam. Sebaliknya fikir tentang maju, jangan duk fikir tentang halal haram, jangan duk mainkan isu dosa neraka, dosa pahala neraka syurga, tak kalau tidak tak maju. Ayo kita tiru barat tak ada pun sibuk-sibuk dengan agama. Tapi sampai sekarang Mesir tidak bangkit, tuan-tuan. Macam tu juga. Keadaan ni berdebu juga. Keadaan ni sampah sarap boleh tahan juga. Perangai orang ni boleh tahan juga. Kasar kerasnya, tuan-tuan. Tak bangkit. Nak cerita apa, tuan-tuan? Faham saya, apabila mereka menjadikan model barat untuk bangkit, silap kerana model barat ni dia tidak ada kebenaran. Boleh faham, tuan-tuan? Dia adalah model tamadun, asasnya ialah FAKE, fake, menipu. Membongak, tuan-tuan, membongak. Faham tak? Akak faham sikit membongak. Itu asas tamadun barat. Barat boleh maju kerana mereka tiru model kita. Kenapa mereka boleh berjaya? Sebab tamadun kita benar. Kita tak menipu. Kita nak bangkit balik tiru model mereka, kita tak berjaya. Pasal apa? Asas mereka menipu, fake. Boleh faham, tuan-tuan? Itu yang saya nampak lah. Tapi jangan tuan-tuan anggap benda ni betul lah. Ini pandangan saya. Kenapa kita gagal menjadikan model barat untuk bangkit tapi tak berjaya juga. Kawan kita sudah mengalami kekecewaan khususnya pada Mesir tadi, tuan-tuan. Jadi Islam adalah benar. Orang Islam bila dia berjalan, dia bawa panji-panji kebenaran pada diri dia, tuan-tuan. Sebab tu kita banyak kali sebut, walaupun rukun iman kita 6 perkara tu, perkara ghaib belaka, tuan-tuan. 6 perkara tu. Tapi oleh kerana kita faham dan yakin sangat Islam ni benar, Islam tidak fake, Islam tidak menipu kita, maka walaupun dia perkara ghaib, kita pegang sampai jadi iktikad dan keyakinan kita, sehingga kan sampai ke tahap kita sanggup mati syahid kerana keyakinan yang kita bina. Walaupun 6 perkara tu semua perkara ghaib, termasuk keyakinan kepada Nabi SAW. Kita dah sebut, tuan-tuan, kalau kita berada pada zaman Nabi sekarang, kita adalah generasi sahabat. Nabi ada sebelah kita. Yang duduk sebelah kita adalah batang tubuh Nabi. Adapun kenabian dia itu adalah perkara ghaib. Boleh faham, tuan-tuan? Kerasulan dia adalah perkara ghaib. Jadi kita nak faham dia ni Nabi, dia ni Rasul macam mana? Kena cari bukti. Apa bukti dia ni Nabi? Apa bukti dia ni Rasul? Macam saya bercakap, tuan-tuan, saya seorang bapa. Jadi ucapan saya masih boleh dibahaskan, masih boleh dibincang. Betul ke dia bapa? Aku tengok dia ni bukan bapa, macam kepala bapa je. Gua, apa bukti dia ni bapa? Tak nampak macam bapa pun dia. Tiba-tiba datang budak seorang datang kepada saya. Abi, saya pun peluk dia. Mami pula sebut apa? Abi lah apa? Iyalah, Amin kita sebut. Maka waktu tu tuan-tuan bila tengok, betul lah dia ni bapa, sungguh bukan kepala bapa kan? Masya Allah. Sebab ada bukti. Buktinya apa? Ada anak yang datang kan, ada kasih sayang di situ, ada ikatan nasab di situ. Boleh faham, tuan-tuan? Jadi kita dengan Nabi pun, Nabi, kenabian itu adalah ghaib. Ghaib, tetapi kenapa kita boleh percaya? Pasal kebenaran tadi. Sebab itu siapa yang berdusta dalam agama, dia buat kesalahan yang cukup besar, tuan-tuan. Tiba-tiba Allah kata, mu tahu tak, orang yang berdusta dengan menggunakan agama sebagai modal, itu lagi besar lah, tuan-tuan. Orang yang berdusta dengan bermodalkan agama. Orang agama ni modal untuk kita selamatkan akhirat kita. Yang ni pula agama dia buat modal untuk kepentingan dunia. Ya, saya teringat pada satu kes yang berlaku di Indonesia, tuan-tuan. Pengusaha bakso, perniagaan bakso, ada satu kakak ni, dia ni dibawa kes dia menipu orang ramai dan dituduh di mahkamah. Pasal dia menipu, tuan-tuan. Menipu apa, tuan-tuan? Rupanya bakso yang dia jual tu, dia guna daging haram. Ada daging anjing mampus, ada daging tikus, tuan-tuan. Jadi ramai orang terpedaya beli sampai beratur, tuan-tuan, bakso dia ni. Kerana bila dia ketahui, orang marah, tuan-tuan, bawa ke mahkamah.
dakwa. Dalam mahkamah, dia kata, waktu dia meniaga bakso, dia tidak pernah isytihar bakso dia halal. Jadi kenapa orang datang? Jadi bukan salah dia. Faham tak tuan-tuan? Bukan salah dia, orang datang, dia orang terpaksa tangguhlah risiko. Dia tidak pernah beritahu bakso dia ni halal ke, daging ayam ke, arnab ke, apa tuan-tuan. Tapi orang datang, jadi siapa yang salah? Masalahnya tuan-tuan, ketika dia berniaga, dia berpakaian muslimah. Boleh faham tuan-tuan? Dia berpakaian Islam. Comel tuan-tuan, sampai tudung sampai ke bawah. Jadi di situ dia sudah menggunakan unsur-unsur menipu dengan pakaian. Sedangkan orang Islam, bila tengok orang tu dengan gambaran muslimah, apa yang kita faham tuan-tuan? Dia ni orang yang benar. Dia ni orang yang jujur, tidak khianat. Saya di Unicel tuan-tuan, bila datang semester baru, kena pula mengajar subjek-subjek yang agak kata orang subjek masyarakat majmuk ni, yang multi race ni tuan-tuan, bukan setakat muslim saja, non muslim pun ramai. Jadi hari pertama tu adalah hari yang penuh dengan misteri dan teka-teki. Pasal apa? Kita tak tahu pelajar mana masuk kelas kita. Bila buka saja pintu, masuk seorang, India alamat. 2, India alamat. Nombor 3, India alamat. Alamat tu bukan maknanya rasis dah. Ada benda lain kita rasa tau. Tiba-tiba datang yang kelima, yang keenam, Muslim. Kita rasa, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kenapa tuan-tuan? Bukan rasis. Tapi ada satu rasa dalam diri kita ni tuan-tuan. Bila tengok Islam, kita rasa macam ada talian kasih. Ada laluan kebersamaan. Ada kemesraan. Lebih jauh daripada itu, orang yang berpakaian Islam ini, dia adalah orang yang mewakili kebenaran. Amanah. Amanah tak boleh sebut. Marah. Dia tidak khianat. Tapi tak apa dah kot, lepas pilihan raya tu. Dia ni tidak khianat. Faham tak tuan-tuan? Pada penampilan orang yang berpakaian muslimah ataupun muslim. Itu kekuatan Islam. Kekuatan pada kebenaran tuan-tuan. Pada amanah. Pada kejujuran. Selain daripada tu, khianat. Selain daripada tu, bohong. Lepas tu, orang yang bohong dengan berpakaian Islam, khianat dia besar tuan-tuan. Boleh faham tuan-tuan? Maka dalam agama surah Al-Ma'un, Allah kata, mu tahu tak siapa orang tu? Alladzina yadu'ul yatim. Mereka yang meninggalkan anak-anak yatim. Itu adalah orang yang kelentong dengan menggunakan agama sebagai hujah. Boleh faham tuan-tuan? Tak mempedulikan alladzina yadu'ul yatim kan? Tidak mempedulikan anak-anak yatim. Kat pukul 11 kan? Kat pukul 10 lah. Kita habis pukul 10 kan lain-lain? Sampai pukul 10 tuan-tuan tekan loceng tuan-tuan. Kalau tengok saya bercakap tutup mata lagi, tekan loceng. Satu, mereka tak peduli tentang anak yatim. Satu. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Apa maksud? Mereka tidak galakkan orang lain beri makan kepada wala yahuddu ala ta'amil miskin, orang-orang miskin. Tidak galakkan beri makan. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya orang ni kalau dia sendiri tak boleh nak beri makan, dan kerana dia tak ada kesempatan, dia tak ada duit, dia sendiri asnaf zakat, dia sendiri menerima bring tuan-tuan, maka dia setidak-tidaknya menjadi penganjur kepada orang lain untuk bantu orang susah. Boleh faham tuan-tuan? Maknanya dia sendiri sepatutnya jadi orang yang mengajak orang lain untuk cakna kepada orang susah. Kalau dia sendiri tak boleh nak bantu. Dan ini yang ramai buat dalam Facebook tuan-tuan. Menggunakan media sosial sebagai cara untuk menarik, membantu satu-satu keluarga yang bermasalah. Okay? Ada anak yang cedera teruk, sewaktu lahir perlukan bantuan, nak biayai pembedahan dia. Kita nak bantu seseorang tak mampu. Sampai kos ratus ribu tuan-tuan. Maka kita jadi pencetus kepada kawan-kawan lain untuk menderma. Itu maksud agama tuan-tuan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tapi kalau kita yang tu pun
tak ada sains kita, tak ada kepekaan kita, maka maknanya kita ni duduk pada orang-orang yang menipu atas nama agama. Boleh faham tuan-tuan? Jadi ciri yang kedua, diumban masuk neraka sakar ialah tak beri makan pada orang miskin. Yang ketiga, menghabiskan masa secara sia-sia. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Yang ni pun kita kena perhatikan tuan-tuan, 24 jam masa kita, berapa banyak peruntukan hak boleh bawa kebaikan, berapa banyak peruntukan hak boleh bawa masalah pada kehidupan akhirat kita. Boleh faham tuan-tuan? Saya bila sebut bab ni saya teringat satu masjid tuan-tuan, saya tak nak sebut kat mana. Saya ada program kat situ, setiap bulan ada 2-3 kali pertemuan kat situ tuan-tuan. Jadi nak boleh sampai ke pintu pagar masjid tu, ke pagar masjid tu, lebih kurang dalam 10 meter saja ada satu bansal. Tak sampailah 10 meter dengan pagar masjid tu. Ada satu bansal. Yang kadang-kadang jemaah bansal tu lagi meriah dan ramai berbanding jemaah masjid. Orang dalam tu lagi makmur daripada jemaah dalam masjid. Mereka buat apa tuan-tuan kat situ? Mereka duk main damaji. Maaf tuan-tuan ni. Kemudian kelibat dia orang ni dari sudut susuk tubuh fizikal macam kita. Rambut putih tuan-tuan. Rambut putih, mata tak apa nampak, kena pinjam spek mata orang nak tengok. Itulah keadaan dia orang tuan-tuan. Tapi mereka memakmurkan bansal tu, panggilan daripada masjid tak sampai 10 meter kita pagar, mereka tak pergi. Dan saya diberitahu tuan-tuan, lagi mengajaibkan saya diberitahu oleh sahabat kita duduk situ, dia duduk di masjid tu, ada yang jadi nazir, ada yang jadi imam. Mereka ni antara kerja mereka ialah gali liang lahat. Gali kubur tuan-tuan, menguruskan orang mati. Dan ada dia ada general dia, 4 bintang, 3 bintang, general penuh, major general, lieutenant general, major general, brigadier general tuan-tuan. Jadi general ni minta supaya ada ustaz datang untuk berujah. Nak berujah tuan-tuan, nak berujah. Dan ustaz nak datang tu bukan ustaz cap ayam, dia nak cap naga. Dia nak ustaz keluar daripada Universiti Azhar, keluar daripada luar negara. Ustaz cikai dia tak mahu, nak berujah tuan-tuan. Sampai begitu sekali. Allah. Sedangkan yang bercakap ni orang-orang yang kata orang jalan pun dah terketa-keta. Tak lah, saya pun terketa-keta juga sebenarnya. Jalan pun dah Parkinson dah. Sepanjang hidup dia 60-70 tahun tu, tak pernah ke dia ni mengalami peristiwa saya sebut sebagai soseh dengan mati. Haji Hussein faham tak? Soseh dengan mati. Ustaz kena ustaz faham. Ustaz faham. Peristiwa soseh dengan mati. Apa maksud soseh dengan mati? Selisih malaikat 44. Sebaik tak mati. Pernah tak mengalami peristiwa itu? Pada usia 60-70 tahun. Banyaklah Kak tak pernah alami peristiwa. Nasib baik tak mati lagi. Kak tak pernah. Tak pernah patut pun sombong sangat. Kita bila akibat soseh dengan mati ni lah menjadikan kita ni jadi baik tuan-tuan, jadi insaf. Jadi kita nampak orang ni adalah orang yang banyak pengalaman. Tapi kenapalah tak sampai hidayah pada tempat-tempat macam ni? Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita bincang dari sudut pandangan agama, antara sebab hidayah tak sampai, antaranya ialah dalam diri orang tu ada sombong. Ada rasa dia lebih, dia rasa dia orang tu betul. Sebab tu ayat tu keluar. Mana ada ustaz nak berujah datang sini. Ustaz tu ustaz luar, bukan ustaz dalam. Ustaz dalam cikai punya ustaz, kita nak ustaz cak naga, bukan cak ayam tuan-tuan. Oh itu, maknanya orang tu dia rasa dia betul, dia rasa dia benar, sombong. Walaupun setiap masa turun dalam liang lahat, duk gali liang lahat, duk baringkan jenazah, tapi jenazah orang, bukan untuk diri sendiri tuan-tuan. Ini tuan-tuan jaga sifat yang ketiga, orang yang menghabiskan masa pada laluan sia-sia. Dan yang keempat, orang yang tak beriman dengan hari akhirat. Macam mana dikatakan tak beriman dengan hari akhirat? Apabila kerja buat dia tak menunjukkan dia ni percaya ke hari akhirat. Tak percaya pada
kehidupan selepas mati. Sebab tu ada masa orang tanya pula pada orang jenis macam ni. Hang ni orang Islam ke tidak? Ada orang tanya tu tak? Hang ni orang Islam ke? Oi, berjengik mata tuan-tuan. Itu soalan yang mudah dijawab dengan penampur. Soalan yang mudah dijawab dengan penampur. Dijawabnya penampur. You ingat you seorang ke Islam, dia kata. You ingat you seorang ke Islam? Padahal orang tanya dia, hang Islam ke tidak? Sebab orang tengok cara hidup dia atas sampai ke bawah. Tak nampak cara hidup orang Islam. Tak ada persediaan untuk kehidupan selepas mati. Boleh faham tuan-tuan? Jadi orang ini disebut sebagai orang-orang yang tak percaya, mendustakan pada hari akhirat. Sedangkan hari akhirat itu adalah kebenaran yang Allah Ta'ala datangkan bukti-bukti dan alamat bertanda yang cukup clear untuk kita sampai kepada keyakinan kepada hari akhirat. Antaranya apa tuan-tuan? Peristiwa kematian. Antaranya apa tuan-tuan? Peristiwa keuzuran, penderitaan, perubahan fizikal pada tubuh badan kita. Rasa setakat ni sajalah tuan-tuan, kita bincang tentang neraka Saqar. Neraka yang ketiga daripada bawah, mengikut maksud hadis yang kita bacakan ini. Sekadar ni minta maaf di atas kekurangan kelemahan. Kok ada tuan-tuan nak tanya ataupun nak panjangkan perbincangan kita sikit masa lagi, 1 minit 2 lagi tuan-tuan. Tanya tak payah tak apa tuan-tuan. Ada apa-apa nak sebut? Kok saya ada kegelinciran lidah ke apa, beritahu tuan-tuan silap cakap ke apa. Sila. Ya salam. Islam ada matlamat kan. Kita tengok Saleh bin Ayyubi. Apa matlamat? Jadi orang Muhammad apa dia? Apa matlamat? Kita tengok pula pada Nabi Muhammad SAW. Apa matlamat? Tapi kita sekarang ni tak ada matlamat. Persoalannya sekarang ni, apa jadi yang 4 perkara ni? Ada lima yang tak semayang Allah malam. Terima kasih Pak Haji. Jadi itu bukan soalan lah, sebaik aku selamat. Itu hanyalah satu bentuk lontaran idea. Islam ni patutnya ada matlamat. Benar. Islam ni agama yang ada matlamat, tujuan hidup. Sebab tu orang yang ikut Islam, beza dia dengan bukan Islam ialah orang yang bersama Islam, dia jelas tujuan hidup. Terima kasih Pak Haji. Tapi masalah sekarang ni, kehidupan kita hari ni, kita nampak orang Islam macam terumbang-ambing, tak jelas matlamat hidup. Ya betul. Kenapa tuan-tuan? Realiti berlaku. Nak faham tentang tujuan hidup yang datang bersama dengan Islam, dia kena cari ilmu. Ilmu itulah yang menjelaskan tentang Islam, memahamkan kita apa dia tujuan hidup. Tapi realiti yang berlaku, ilmu tak sampai. Kenapa ilmu tak sampai? Ada masa ilmu tu tak ditegakkan. Surah masjid pun ada lagi yang kita rasa tidak optimalkan penggunaan dari sudut sebaran ilmu. Kalau pun ada, maka orang-orang ni pula yang bermasalah untuk menerima ilmu, untuk mengambil ilmu. Bayangkan Haji, setidak-tidaknya kita orang Islam, khususnya golongan pria ni, setidak-tidaknya kita duduk depan khutbah Jumaat dengar perkataan ittaqullah, setidak-tidaknya seminggu sekali. Setidak-tidak. Itu antara perkara besar dalam ilmu tu. Kataan ittaqullah seketul je. Daripada seketul tu boleh diekstrakkan, boleh diperkembangkan macam-macam. Ulama duk bincang, duk bahas, duk tulis kitab tentang ittaqullah ni bukan main lagi tuan-tuan. Tapi untuk dengar ittaqullah seketul pada hari Jumaat, orang tak sanggup. Yang datang ke masjid, siapa dia? Golongan pria, kebanyakannya adalah suami, kebanyakannya adalah bapa, kebanyakannya adalah pemimpin-pemimpin kepada bawahan-bawahan dia. Tapi apa yang dia buat ketika datang ke masjid? Mula-mula cari tempat yang kipas boleh tala ke tubuh tuan-tuan. Mana kipas dia? Kemudian apa yang dia bawa tuan-tuan? Bawa handphone, skeping, duduk kat depan. Sedih kita tengok tuan-tuan. Jadi macam mana kita nak sampaikan benda ni pada kawan-kawan kita? Itu adalah masa untuk belajar.
Setidak-tidaknya mengambil izah daripada ittaqullah. Hang nak bawa ittaqullah tu balik ke rumah, berurusan dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak, dengan mak ayah di rumah, dengan ilmu yang hang dapat daripada khatib tu ittaqullah. Boleh faham tuan-tuan? Tapi yang tu pun tidak terbuka pada masyarakat kita, khususnya akhir zaman ni. Allah Allah. Terima kasih banyak. Ingatkan perkara tu. Sekadarnya tuan-tuan minta maaf di atas kekurangan kelemahan. Mudah-mudahan memberi guna kepada saya sekalian, saya dan tuan-tuan sekalian. Kita akhirkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akak, terima kasih.